Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas mengetahui tentang pemanas air elektrik, seperti fungsi ia iaitu memanaskan air mandian mengikut suhu yang diinginkan dengan menggunakan sumber elektrik, kita juga diperkenalkan dengan dua jenis pemanas air elektrik iaitu mempunyai pam dan tanpa pam. Selain itu juga, kita telah didedahkan dengan 7 fungsi bahagian utama pemanas air elektrik yang terdiri daripada elemen pemanas, thermal cutout, tombol kawalan suhu, ELCB, triac, punca air masuk dan punca air keluar. Kita juga telah diperkenalkan dengan lita dan gambar rajah blok pemanas air elektrik serta kendalian pemanas air elektrik. Kita teruskan dengan beberapa subtopik yang baru tentang pemanas air elektrik iaitu langkah keselamatan semasa menjalankan baik pulih, proses baik pulih dan kaedah menyenggara. Mulakan dengan subtopik yang pertama iaitu langkah keselamatan semasa menjalankan baik pulih. Okey, langkah yang pertama. Apa-apa pun sebelum melakukan keselamatan menjalankan baik pulih, pastikan tangan berada dalam keadaan yang kering. Langkah yang kedua. Gunakan alatan tangan yang bersesuaian untuk memastikan tidak berlakunya sebarang kerosakan lain ataupun kemalangan. Langkah yang ketiga, pastikan pemanas air elektrik tidak disambungkan dengan bekalan kuasa untuk memastikan tiada renjatan elektrik berlaku kepada kita yang boleh mengakibatkan nyawa kita tergadai. Langkah 4 pula, bersihkan tangki pemanas air elektrik dari sisa air semasa kerja baik pulih dilakukan. Dan langkah yang terakhir, pastikan kabel bumi dipasang dengan betul pada tamatan bumi yang terdapat pada pemanas air elektrik sebelum pengujian kefungsian dilakukan. Pastikan mengikut langkah-langkah keselamatan tersebut untuk memastikan tidak berlakunya kemalangan yang tidak diingini. Okey, proses baik pulih pula akan diterangkan iaitu tentang mengesan kerosakan. Okey, langkah proses baik pulih yang pertama ni ujian keterusan Swiss DPDT. Okey, kita akan gunakan multimeter ataupun meter pelbagai. Okey, semasa menguji tu jika terdapat pesongan pada jarum multimeter, maknanya Swiss DPDT tersebut dalam keadaan yang baik. Okey, seterusnya ujian keterusan tombol kawalan suhu. Okey, ujian keterusan ni kita akan lakukan dengan menggunakan meter pelbagai ataupun dikenali sebagai multimeter. Okey, jika semasa melakukan pengujian tersebut, jarum meter pelbagai tu menunjukkan pesongan, maknanya tombol kawalan suhu dalam keadaan baik. Tetapi jika tidak berlakunya pesongan, adalah masalah pada tombol kawalan suhu tersebut. Okey. Seterusnya adalah lakukan ujian keterusan pada papan lita ELCB. Okey, ujian keterusan maknanya menggunakan meter pelbagai ataupun multimeter. Dan jika berlaku pesongan, maknanya lita ELCB tu dalam keadaan yang baik. Jika sebaliknya, tiada pesongan, maknanya adalah masalah pada lita ELCB tersebut. Okey, yang seterusnya. Ujian keterusan thermal cutout. Okey, thermal cutout ni. Nama pun ujian keterusan. Okey, kita akan gunakan multimeter ataupun meter pelbagai. Multimeter dan meter pelbagai tu adalah meter yang sama. Dan jika menunjukkan pesongan, maknanya thermal cutout tu dalam keadaan yang baik. Tapi jika jarum penunjuk pada meter pelbagai tu tak menunjukkan pesongan, so thermal cutout tu dalam keadaan yang tidak baik. Okey, seterusnya ujian keterusan triac. Okey, sama juga kalaulah ada pesongan pada meter pelbagai, maknanya triac tu dalam keadaan yang baik. Yang terakhir, ujian keterusan pada elemen pemanas. Ujian keterusan ini menggunakan multimeter ataupun meter pelbagai. Jika menunjukkan pesongan, maknanya elemen pemanas tu dalam keadaan yang baik. Okey, seterusnya kaedah menyenggara. Okey, jenis kerosakan yang pertama, pemanas air elektrik tidak berfungsi. Okey, jika pemanas air elektrik tak berfungsi ni akan ada 3 je kemungkinan. Fuse terbakar, talian bekalan rosak ataupun
Swiss DPDT rosak. Okey, kalau fuse terbakar ni awak gantilah fuse. Kalau talian bekalan rosak ni kena ganti talian bekalan tersebut. Okey, jika Swiss DPDT ni rosak, awak ganti Swiss DPDT tu. Okey, jenis kerosakan yang kedua adalah air terlalu panas. Okey, kalau air terlalu panas ni ada dua kemungkinan. Satu, pelarasan tombol kawalan suhu tinggi ataupun tombol kawalan suhu tu rosak. Kalau pelarasan tombol kawalan suhu tinggi ni, penyelesaian dia laraskan tombol kawalan ke suhu yang lebih rendah yang bersesuaian ataupun apa yang awak inginkan. Okey, satu lagi, jika tombol kawalan suhu rosak pula, buat ujian keterusan. Kalau rosak, betul-betul dah awak rasa rosak, dah tak ada pesongan pada jarum meter pelbagai tu, awak kena ganti dengan tombol kawalan suhu yang baru. Okey, jenis kerosakan yang ketiga pula, pengaliran air kotor dan perlahan. Okey, kemungkinan dia penapis saluran masukan dan keluar kotor. So, kalau awak dah rasa kotor, ada nampak air awak kotor, awak bersihkanlah saluran masukan dan saluran keluaran air. Jenis kerosakan seterusnya adalah air tidak panas ataupun separuh panas. Okey, untuk masalah air tidak panas ataupun separuh panas ni terdapat 7 kemungkinan kerosakan. Okey, kemungkinan pertama, elemen pemanas rosak. Penyelesaian dia, awak buat ujian keterusan dengan meter pelbagai, selenggara atau ganti baru jika rosak. Kalau rosak tu, maknanya pada meter pelbagai tidak berlakunya pesongan. Okey, awak dah cek elemen pemanas, dia tak ada apa-apa. So, next step berkemungkinan kedua adalah awak cek pula pada fuse hubber. Mungkin fuse hubber terputus. Awak buat ujian keterusan pada fuse hubber. Gantikan yang baru jika terputus. Okey, kemungkinan yang ketiga ni untuk air tidak panas ataupun separuh panas ni, tombol kawalan suhu rosak. Okey, awak buat ujian keterusan pada tombol kawalan suhu. Kalau meter pelbagai tu tak menunjukkan pesongan, maknanya rosak. So, awak kena gantikan dengan yang baharu. Okey, kemungkinan seterusnya adalah ELCB terpelantik. Awak setkan semula ELCB. Kalau terpelantik lagi, awak cek dekat tombol kawalan suhu dan elemen pemanas. Kemungkinan seterusnya, tombol kawalan suhu tidak menghidupkan elemen pemanas. Awak buat ujian keterusan pada tombol kawalan suhu dan jika tak menunjuk pesongan, awak kena ganti baru sebab dia rosak. Okey, kemungkinan seterusnya adalah tombol kawalan suhu yang rendah. Okey, kalau untuk macam ni, awak laraskan tombol kawalan suhu ke suhu yang lebih tinggi ataupun yang awak inginkan. Okey, untuk kemungkinan air tidak panas ataupun separuh panas yang terakhir, elemen pemanas ni tidak berfungsi dengan baik. Awak buat ujian keterusan pada elemen pemanas, senggara atau ganti baru jika rosak. Okey, kemungkinan jenis kerosakan yang seterusnya adalah pemanas air elektrik bocor. Okey, jika berlaku kerosakan, awak rasa macam pemanas air elektrik bocor, dia kat situ ada dua kemungkinan je. Satu, gasket pada elemen pemanas telah bocor ataupun injap salur bocor. Okey, untuk kemungkinan yang pertama, gasket pada elemen pemanas bocor ni, satu je penyelesaian dia, awak kena ganti baru. Okey, injap salur bocor ni, penyelesaian dia adalah awak ketat ataupun ganti dengan yang baru. Okey, jenis kerosakan yang terakhir adalah ELCB terpelantik bila pemanas air elektrik dihidupkan. Kemungkinan dia, kebocoran saluran pengaliran di dalam pemanas air elektrik. Penyelesaian dia, awak ketatkan atau ganti baru gasket dan injap saliran. Ataupun setkan semula ELCB. Jika terpelantik lagi, awak ceklah dekat bahagian tombol kawalan suhu dan elemen pemanas. Okey, itu saja untuk hari ini. Kalau awak ada apa-apa soalan, awak boleh PM saya. Dan saya harap awak dapat siapkan TP yang diberikan dan hantar semula kepada saya. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.